Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk subjek akidah pada hari ini kita akan masuk bab yang pertama iaitu sifat iradat. Di akhir pelajaran ini murid akan dapat menyatakan pengertian sifat iradat, menyebut perbezaan kehendak Allah dan manusia, membaca dalil naqli sifat iradat dan menyebut dalil aqli sifat iradat. Kita pergi pada yang pertama iaitu pengertian sifat iradat. Pengertian sifat iradat. Pengertian ni maksudnya ialah makna lah. Pengertian, makna, maksud sama je. Kalau dalam soalan keluar apakah pengertian ataupun apa maksud ataupun apa makna, okey, benda yang sama sahaja. Okey, iradat maksudnya ialah berkehendak. Iradat maksudnya ialah berkehendak. Berkehendak, berkeinginan, berkemahuan. Macam kita manusia ada kehendak kita, ada kemahuan, ada keinginan kita masing-masing. Allah berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung kepada sesuatu. Okay, Allah juga mempunyai kehendak. Tapi dia tak perlu bergantung pada makhluk pun untuk melaksanakan kehendak dia. Dia nak cipta apa-apa pun, okay, dia tak perlukan makhluk dia. Tak perlukan sesiapa pun untuk menolong dia. Seterusnya, perbezaan sifat iradat Allah dan manusia. Iradat Allah dan kehendak manusia. Iradat Allah ni maksudnya kehendak Allah. Sama je dengan ni. Okey. Yang pertama, pasti berlaku. Iradat Allah pasti berlaku. Tiada sesiapa yang boleh menghalang. Apa yang Allah nak cipta, tak ada sesiapa pun yang boleh halang. Contohnya Allah nak turunkan hujan. Okay, hari ni Allah nak turunkan hujan. Kita cuma buat ramalan je. Mungkin kita buat ramalan hari ni tak hujan. Tapi kehendak Allah, Allah nak hari tu hujan. Okay, maka turunlah hujan pada hari tersebut. Kemudian kita tengok kehendak manusia mungkin berlaku. Kehendak manusia tidak semestinya berlaku dan bergantung kepada kehendak Allah. Contoh macam kita dah rancang nak pergi melancong. Boleh jadi kita akan pergi. Boleh jadi kita tak dapat pergi. Okay, atas faktor-faktor tertentu. Okay, contohnya tahun lepas dah rancang dah nak pergi melancong ke Cameron Highland. Tiba-tiba COVID. Jadi maksudnya mungkin kehendak manusia ni mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Dia boleh jadi dua. Berbanding dengan kehendak Allah ni tadi, apa yang Allah nak, memang akan berlaku. Kehendak manusia memang kita nakkan sesuatu tu. Tapi boleh jadi kita dapat. Boleh jadi kita tak dapat. Ada dua kemungkinan. Yang kedua, tidak terbatas. Iradat Allah tiada batas dan sempadan. Apa yang Allah nak cipta, benda-benda luar biasa yang dia nak cipta, semua boleh jadi. Tak ada batasan. Berbanding dengan manusia, okay, kita tengok kehendak manusia terbatas. Dia lebih terbatas. Kehendak manusia terbatas kerana manusia tidak kekal, fana. Contohnya, manusia nak cipta robot untuk menggantikan manusia. Tapi apa ciptaan manusia tu tak sama dengan ciptaan Allah. Okay, macam robot dia dicipta daripada besi, plastik. Tak sama macam manusia. Kita ada kulit, kita ada sistem dalam badan kita. Sistem pernafasan, sistem penghadaman. Tapi robot tak macam tu. Tak sama. Jadi kehendak manusia ni terbatas lah. Nak cipta sama macam apa yang Allah cipta tapi tak boleh. Okey, itu contohnya.
bukti pada dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli. Okey, dalil ni maksudnya ialah bukti. Dalil ni maksudnya ialah bukti. Dalil naqli. Naqli ni dari perkataan naqal, maksudnya tulis. Dalil naqli ni maksudnya bukti daripada Al-Quran ataupun hadis. Dalil yang dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk yang kita tengok bertulis. Itu ialah dalil naqli. Saya ulang. Dalil naqli ialah bukti daripada Al-Quran ataupun hadis. Bukti dalam bentuk tulisan. Okey, kemudian dalil akli. Dalil ni tadi maksudnya bukti. Akli. Akli, akal. Dalil akli ialah bukti yang dapat dilihat, dirasa atau dipegang menggunakan anggota badan kita. Maksudnya dalil akli ni benda yang kita boleh lihat, boleh rasa, boleh pegang, boleh dengar. Kita boleh gunakan panca indera yang kita ada. Kita boleh gunakan anggota badan kita untuk melihat, merasa ataupun mendengar bukti tersebut. Itu ialah perbezaan antara dalil naqli dan dalil akli. Saya ulang, dalil naqli ialah bukti daripada Al-Quran dan hadis. Dalil yang dalam bentuk tulisan. Dalil akli pula dalil ataupun bukti yang kita dapat lihat dengan mata, dapat rasa, dapat dengar dan dapat pegang ataupun dapat pegang. Maksudnya kita menggunakan anggota badan kita untuk tengok bukti tu. Kita masuk pada dalil naqli. Dalil daripada ayat Al-Quran ataupun hadis. Saya bacakan potongan ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada sesuatu itu, jadilah engkau, maka terus benda itu menjadi. Surah Yasin ayat 82. Perkataan yang dekat sini, yang Ustazah highlight ni, sebagai kata kunci. Sebabnya dalam soalan, kebiasaannya dia akan bagi potongan ayat ni, kemudian dia minta kamu jawab, okey, potongan ayat ni untuk sifat Allah yang mana satu. Daripada 20 sifat Allah, potongan ayat ni untuk sifat yang mana satu. Biasanya dikeluar dalam soalan objektif, soalan ABCD, Alif, Ba, Jim, Dal. Jadi Ustazah highlight kat sini, arada ni, kamu boleh highlight juga dekat buku kamu ataupun nota kamu. Okay, perkataan arada ni. Ingat bila arada ni, dia untuk sifat iradat. Arada maksudnya menghendaki. Saya dah highlight kat sini juga. Arada maksudnya menghendaki. Arada, iradat, kehendak. Okey. Kemudian, perkataan yang kedua ialah kun fayakun. Kun fayakun ni pun mungkin ada soalan yang akan tanya tentang ni. Okay, kun maksudnya jadilah engkau. Fayakun, maka terus benda itu menjadi. Kun ni jadilah engkau. Maksud kefahaman daripada ayat ni ialah bila Allah nak sesuatu tu terjadi, dia cuma berfirman, jadilah engkau, maka sesuatu yang dia nak tu terus jadi. Tengok pada ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alul lima yurid.
Maksudnya yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Jadi Ustazah highlight kat sini, yuridu. Yuridu dikehendaki. Yuridu ni samalah. Yuridu, iradat, arada. Okay, itu semuanya kehendak. Surah Al-Buruj ayat 16. Yang Ustazah highlight kat sini, kamu boleh highlight dalam buku masing-masing. Ataupun dekat nota masing-masing. Bila jumpa perkataan ni, ingat ini untuk dalil nakli untuk sifat iradat. Dalil akli. Dalil akli ialah dalil daripada dalil yang kita boleh lihat dengan panca indera. Semua makhluk diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Semua makhluk yang Allah cipta atas muka bumi ni ialah atas kehendak dia. Tak ada siapa pun yang paksa dan atas kehendak dia lah. Memang dia nak ciptakan makhluk tu macam tu. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja nescaya dianggap tidak berakal atau tidak sedar. Biasanya kita kalau nak cipta sesuatu, kita mesti ada tujuan kita, mesti ada kehendak kita. Jadi kita pun ciptakan sesuatu. Contoh macam kereta. Okey, kenapa kereta dicipta? Sebabnya kita nak lebih cepat sampai dekat suatu tempat tu. Jadi manusia pun cipta kereta. Okay, dengan kereta kita boleh cepat sampai dekat tempat tu. Okay, kehendak dia nak cepat sampai. Jadi dia pun cipta kereta. Sama lah macam Allah. Okay, dia ciptakan makhluk semua ni atas kehendak dia. Bukan orang paksa. Mustahil Allah bersifat karaha. Mustahil ni maksudnya tidak mungkin. Tidak mungkin Allah ni bersifat karaha, terpaksa. Maksudnya tak ada siapa pun yang memaksa Allah untuk menciptakan semua makhluk dia. Mustahil. Tak mungkin. Okay, tidak mungkin berlaku. Tidak mungkin Allah tu bersifat terpaksa. Tidak mungkin Allah tu ada seseorang yang memaksa dia untuk mencipta makhluk-makhluk dia. Jadi untuk minggu ni kita tamat pada tajuk ni. Ustazah ulang balik apa yang kita dah belajar tadi. Okay, yang pertama kita ada pengertian iradat, kemudian perbezaan sifat iradat manusia, sifat iradat Allah dan manusia. Kita ada dalil nakli dan kita ada dalil akli. Untuk bab yang seterusnya insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.